Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membincangkan topik 7, kita bahas sintetik dalam industri. Sekarang kita tengok pada subtopik 7.2, menganalisis plastik. Plastik ni antara bahan yang banyak digunakan, cuma sekarang ni banyak kesedaran mengatakan plastik ini boleh mendatangkan pencemaran yang sangat teruk kepada dunia kita. Tengok dahulu contoh-contoh dan kegunaan plastik. Okey, plastik yang pertama dinamakan sebagai politena, dan kegunaan politena adalah dalam pembuatan beg plastik dan juga bekas plastik. Ini contohnya, beg plastik dan juga bekas plastik. Ini bekas minuman plastik. Sekarang ni cuba dikurangkan, termasuklah oleh kerajaan Malaysia. Ini juga bekas plastik. Ini contoh lain bekas plastik. Okey, seterusnya plastik yang bernama polyvinyl chloride yang lebih kita kenali sebagai PVC. Kegunaannya digunakan untuk membuat bekas makanan, botol air mineral, hos taman, taman permainan ni alat-alat yang dihasilkanlah di taman permainan ni untuk kanak-kanak tu, ada papan lusuh dan sebagainya dibuat daripada PVC, dan juga pipe yang digunakan di rumah untuk mengalirkan air, kebanyakan sekarang ni dibuat daripada PVC. Ini contohnya pipe yang biasa digunakan untuk dulu kita banyak gunakan pipe besi. Pipe besi ni masalah dia berkarat, dan karat boleh menyebabkan penyakit tetanus contohnya. Sekarang ni banyak digunakan pipe PVC kerana dia tidak berkarat, ringan, dan juga tahan lama lah. Contoh mainan yang menggunakan PVC bekas. Kemudian yang ketiga kita ada plastik yang bernama polystyrena. Kegunaannya digunakan sebagai bekas sabun, bekas peralatan elektrik dan sebagainya. Contoh-contoh lah objek-objek yang menggunakan polystyrena. Ini sudah. Kita ada apa ini, bekas CD ini ada radio, mini kompo dan sebagainya. Seterusnya plastik bernama perspex. Penggunaannya bahan gentian kaca, tingkat helikopter dan juga kapal terbang. Jadi perspex banyak digunakan untuk menggantikan silika dalam pembuatan cermin kaca, kerana perspex sebenarnya dia lebih kuat dan lebih selamat digunakan berbanding dengan kaca biasa yang dibuat daripada silika. Okey, seterusnya plastik bernama backlit. Kegunaan dia sebagai switch elektrik dan soket, penutup botol dan pemegang. Cara ini kerana backlit dia mempunyai takat lebur yang tinggi dan ditahan kepada haba. Okey, seterusnya plastik bernama melamina. Digunakan untuk membuat pinggan dan mangkuk makanan, melamina ini. Kemudian kita ada plastik bernama epoxy. Kegunaan dia sebagai pelekat dan gam. Epoxy yang sangat kuat sebenarnya, sangat kuat gam ini. Sekarang kita tengok pula salah satu daripada jenis plastik. Jadi, plastik ni kamu kena ingat ada dua jenis. Yang pertama plastik dinamakan sebagai thermoset, dan yang kedua adalah plastik dinamakan sebagai termoplastik. Jadi kamu perlu memahami dua jenis plastik ini kerana itu merupakan antara soalan yang selalu ditanya dalam SPM. Jadi untuk plastik termoset, tengok ciri yang pertama adalah lembut semasa mula-mula dibuat. Mula-mula dibuat dia lembut. Kemudian dia akan mengeras. Okey, keras apabila sejuk. Boleh diacu hanya sekali sahaja. Kerana kita akan tengok nanti dia boleh diacu sekali sahaja kerana plastik termoset ini mempunyai rangkai silang. Okey, yang keempat tidak mudah dinyalakan, maksudnya tidak mudah terbakar. Okey, sangat tahan lasak juga disebabkan oleh kehadiran rangkai silang.
Contoh diberikan di sini Teflon, bakelite, polimer epoxy dan juga melamina. Biasa ditanya adalah bakelite dan juga melamina ini. Ini adalah contoh-contoh yang selalu ditanya yang melibatkan termoset. Okey, dan sekarang kita bandingkan di antara termoplastik dan termoset. Yang pertama, perbandingan dari segi struktur rantaian dia. Jadi untuk termoplastik, bila ditanya, bila diminta kepada kamu melukis struktur termoplastik, inilah lukisan dia. Rantai-rantai polimer boleh menggelongsor antara satu sama lain. Ini satu rantai, dua rantai, tiga rantai, empat rantai. Maka oleh kerana tidak ada hubungan antara setiap rantai ini, tidak ada rangkai silang, maka dia boleh menggelongsor di antara satu sama lain. Manakala untuk termoset pula, rantai polimer dihalang oleh rangkai silang daripada menggelongsor antara satu sama lain. Ini rangkai silang yang mengikat polimer dengan polimer yang lain. Jadi bila ada rangkai silang ini, rantai polimer termoset tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Jadi ciri-cirinya disebabkan oleh kehadiran rangkai silang atau ketidakhadiran rangkai silang. Ciri yang pertama untuk termoplastik, dia boleh melebur apabila dipanaskan tetapi menjadi keras apabila disejukkan. Manakala untuk termoset tidak melebur apabila dipanaskan. Jadi dia lebih tahan haba berbanding dengan termoplastik. Dan ini juga ada kaitan dengan kehadiran rangkai silang. Okey, ciri kedua termoplastik ianya lembut, manakala termoset adalah keras, juga disebabkan oleh kehadiran rangkai silang. Lembut kerana boleh menggelongsor antara polimernya, keras kerana ada rangkai silang yang mengelakkan penggelongsoran antara rantai-rantai polimer. Jadi yang ketiga untuk termoplastik boleh diacu berulang kali dan boleh dikitar semula kerana ianya tidak mempunyai rangkai silang. Tetapi untuk termoset boleh diacu hanya sekali sahaja. Jadi bila boleh diacu sekali saja, ianya tidak boleh dikitar semula. Okey, ciri keempat termoplastik tidak berwarna dan luksina. Manakala untuk termoset biasanya adalah dia adalah bahan yang legap yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.